Tinggal di sini hai sudah di Pulau Pinang tempat utama rajin bekerja bersama-sama. Okey, terima kasih Pak Umarah kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini di Penang Institute. Kita tahu mungkin Pak Umarah sudah terlibat dalam seni persembahan Borea ni sejak umur 10 tahun. Ya, tepat. Dan apakah yang menyebabkan Borea terlekat sampai ke hari ini dalam diri Pak Umarah macam tu? Ya. Terima kasih. Sebenarnya saya betul lah tadi itu sejak umur saya 10 tahun masa sekolah tu dalam darjah 5 lebih kurang. Masa tu sebab di dekat dengan rumah saya tu, saya duduk di Batuas masa tu, saya dibesarkan di Batuas dalam bandar. Tepi tak berapa jauh dengan dipanggil Padang Dewan Bandaran Batuas. Sekarang ni dikenali dengan Dewan Haji Ahmad Badawi. Padang tu Padang Pemuda Merdeka. Di situlah tempat Haji Ahmad Badawi, bapa Datuk Abdullah Haji Ahmad Badawi dulu, untuk masa dekat-dekat nak mengisytiharkan kemerdekaan dululah. Jadi di Padang tu, saya masa tu tahun 58-59, saya duduk dekat itu sampai tahun 67, sampai tingkatan 1. Jadi masa duduk di situ tu, saya banyak orang kata didedahkan dengan acara-acara persembahan hiburan, terutamanya Borea dan Razapati. Jadi dekat dengan rumah saya. Jadi sebagai orang Tapam zaman kanak-kanak ni, saya berpeluang sebab ibu bapa saya tak bagi saya pergi jauh. Jadi sebab kebetulan dekat rumah ada acara-acara hiburan tu, acara kebudayaan. Jadi saya berpeluang tengok. Tiap-tiap kali Borea lah, sebab Pulau Pinang Borea. Saya tengok Borea. Kemudian Razapati. Kemudian ada lah lain-lain persembahan ada jugalah kebudayaan. Jadi bila saya tengok Borea, jadi macam mana tak tahu, tiba-tiba hati saya rasa, saya teringin nak buat. Saya rasa kalau boleh tu diri saya sendiri nak buat Borea tu. Tapi dengan keadaan umur saya masa tu daripada saya tahun 59 tu belum sekolah lagi. Saya sekolah tahun 61. Budak-budak lah, memang budak kecil. Lepas tu dalam peringkat awal persekolahan tu pun, sekolah rendah, saya tengok ni sebab banyak acara tu didedahkan kerap. Dulu acara persembahan pentas ni kerap. Jadi bila saya tengok, saya tertarik lagi. Lepas tu bila darjah 5, masa umur 10 tahun tu, guru saya di sekolah kata, siapa yang nak buat, kita ada acara ujung tahun, orang kata hari ibu bapa ni, siapa ada acara apa-apa yang boleh buat dalam bentuk seni budaya silakan buat latihan dengan kawan-kawan. Jadi saya tak lepaskan masa kan. Saya rasa inilah peluang saya sebab saya minat dengan Borea. Saya kumpulkan kawan-kawan saya, dalam saya ingat dalam 15-20 orang lah lebih kurang, masuk ada satu tim Borea lah. Saya kumpulkan, saya sendiri lantik diri saya sebagai ketua. Saya rasa saya lah pandai kan, kononnya lah pada masa tu. Jadi saya tahu. Jadi daripada saya panggil kawan-kawan, saya Borea ni dia ada tukang kadang. Saya pilih siapa yang pandai menyanyi tukang kadang. Saya berlakon sketsa. Kemudian saya buat rangkapkan dengan Borea. Dan saya juga menari di belakang bersama. Tapi Borea masa tu bukan Borea macam sekarang. Kami buat bersama ni Borea asli. Borea yang orang kata tak ada step, pada selerak lah. Lepas tu pakaian pun tak ada sama. Pakaian tu masing-masing. Macam pakai India, pakai Bengali, pakai Cina. Jadi bila buat persembahan tu, persembahan kami mungkin berjaya sebab dapat tepukan orang kata dan kepujian daripada guru-guru. Jadi bila guru-guru puji ni, kawan-kawan pun puji, saya sebagai orang dalam umur peringkat tu, macam seronok kita rasa, orang puji ni kan bagus lah kan. Tapi mungkin kualiti pada masa tu, sebab kita tak ada bukti, tak ada video, tak ada foto, zaman tu memang sukarlah nak dapat benda-benda ni, nasib lah kalau ada orang ambil pun. Tiba-tiba kalau selepas ni ada muncul kata video saya main, bukan video tak mungkin, foto. Memang alhamdulillah lah saya boleh tengok balik. Jadi daripada situ bermulanya minat saya. Saya satu-satu ini prinsip hidup saya lah. Kalau saya buat sesuatu benda tu, saya takkan tinggal. Maksud dia, biar berapa tahun pun, saya nak teruskan. Selagi ada hayat, saya punya azam saya macam tu. Jadi bila saya dah start Borea daripada itu, dia bawa lah ke sekolah menengah, saya ambil Borea. Bisa menang dengan peringkat sekolah lah. Menang peringkat negeri Pulau Pinang. Lepas tu remaja. Dari remaja saya masuk persatuan-persatuan buat pertubuhan. Dan saya jadi yang dipetua satu kumpulan seni budaya drama rakyat atau Kudrat.
Dalam tu pun saya buat satu unit Borea. Jadi Borea sampai sehingga ada satu peringkat dalam umur saya 30-an ke atas tu, Borea di Pulau Pinang memang dah mula slow sikit. Tak macam zaman kegemilangan dulu. Itu tahun bila? Saya rasa benda ni dalam tahun 7 dalam 80-an ke atas sampai 90-an Borea dah agak slow. Tapi ada, bukan tak ada. Jadi bila slow saya pun, sebab saya buat macam-macam bidang lah. Sebenarnya kita bercakap tentang Borea, saya cerita Borea, tapi saya ada bidang-bidang lain lagi dalam bidang seni. Jadi bila selepas tahun 90-an tu, saya mula balik. Saya mula balik sikit naik balik. Sehinggalah saya rasa dalam 15 tahun atau 20 tahun yang kebelakangan ni, saya rasa saya berada di macam puncak lah. Saya punya lebih kepada Borea ni, lebih daripada segala-gala. Macam apa-apa saya nak Borea, dan makin lama, orang kalau makin lama mungkin makin turun kan. Sebenarnya saya makin naik. Itulah. Ya. Secara peribadi, Pak Omar rasa yang paling menangkap Pak Omar itu elemen apa dalam Borea? Muziknya ataupun yang Pak Omar tertarik lah mungkin. Sebenarnya betul Borea dia ada sketsa, dulu di peringkat permulaan. Lepas tu dia ada tukang karang, rangkap karangan, bunyi hujung suku kata sama tu. Dia ada tukang karang, ada seller, yang menarik ramai tu seller. Dan pakaian ni sebenarnya pakaian Borea dia bukan satu wajib. Dia boleh pakai dalam apa bentuk. Cuma kebetulan sejak akhir-akhir ni Borea ni orang suka pakai bagi sama. Jadi dalam benda tu kalau ikut diri saya sebenarnya semua saya suka. Sebenarnya semua elemen-elemen dalam Borea tu saya suka. Jadi tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Okey, kalau kita tengok kan di Malaysia setiap negeri ni ada tradisinya. Kalau kita tengok di Kelantan, kita ada tradisi wayang kulit ataupun makyong. Dan mungkin di Johor kalau kita ada tradisi seni, kuda kepang macam tu. Dan kesemua tradisi yang ada ni dia mengandungi cara pandang ataupun semangat masyarakat yang mempraktikkan seni-seni itu. Apakah ciri-ciri ataupun semangat Melayu Pulau Pinang yang terkandung dalam Borea ni? Borea dia kalau ikut asal tu dia daripada Parsi ataupun Iraq. Dia ke India, dari India dia datang ke Pulau Pinang. Jadi dia berlaku beberapa perubahan. Jadi bila masuk ke Pulau Pinang, bila kita kata dari India masuk Pulau Pinang, dia lebih kepada ala India lah, ala India sikit. Masa tu orang Gujarat yang main Borea ni. Jadi bila masuk di Pulau Pinang, orang-orang Pulau Pinang terutamanya kaum Jawi peranakan India Melayu ni, kaum Jawi peranakan minat dan dia orang cuba tukar, orang cuba ambil Borea tu sebagai permainan jadi orang Pulau Pinang. Daripada situ sampai kepada orang Melayu sendiri pun minat Borea. Ambil juga budaya tu sebagai budaya warisan Pulau Pinang. Selepas mereka Borea memang kita nampak ciri-ciri kemelayuan. Kalau sebelum tu Borea macam dia ada pengaruh Arab, macam saya kata tadi pengaruh India. Tapi bila dalam tahun 50-an macam tu, untuk bila dah dekat merdeka, dan Borea juga digunakan satu alat untuk meniupkan semangat orang-orang Melayu untuk berjuang untuk kemerdekaan. Jadi daripada situ Borea memang menyatu padukanlah orang Melayu, dan juga macam dari penyertaan pun, kalau tadi saya kata peringkat mula tadi daripada kaum Jawi peranakan, kemudian dia berubahlah orang macam sekarang saya pun Melayu juga yang ambil, yang dah meneruskan seni warisan Borea ni. Jadi Borea memang nampak dengan ciri-ciri orang kata, walaupun pakaian dia yang ni atas dalam tahun 60-an ke atas 70-an, Borea ada sikit dipengaruhi oleh kalau kita tengok pakaian tu, pakaian daripada bukan sini, pakaian bahasa ada tu dari Latin. Yang lagi tu bila dalam Borea kami kata ewa yariva tu bukan sini. Dan pakaian yang beropol-opol tu bukan pakaian sini. Dia ada pengaruh sikit.
Tapi macam mana pun ciri-ciri Melayu tu ada. Macam contoh bahasa memang kita bahasa Malaysia. Lepas tu dia punya cerita rangkapkan dengan semua berkisar tentang keadaan semasa apa yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita. Jadi memanglah sehingga sekarang pun Borea dah jadi satu macam seni warisan yang kita nampak penuh dengan semangat Melayu lah. Mungkin kalau tidak berlebihan kalau saya katakan bahawa kalau kita tengok dari segi sejarah Borea di peringkat awal wujudnya seni budaya Borea ni, elemen Melayunya tu mungkin tidak terlalu ditekankan sangat. Kalau kita tengok pada Borea, Borea Pulau Pinang, bukan Borea Melayu Pulau Pinang. Kerana pada waktu tu kan bukan tidak jelas dari sumber-sumbernya datang dari pelbagai tempat lah. Sebenarnya dulu Borea ditaja oleh kongsi gelap Cina lah. Kumpulan Jihin dan Haisan, bendera putih dan bendera merah. Jadi bila ada dua kumpulan kongsi gelap lah, kongsi gelap Jihin dan Haisan ni, jadi orang-orang yang main Borea, kumpulan Borea banyak, dekat 80 kumpulan ada di masa tu kita panggil Tanah Melayu lah. Ada di Tanah Melayu. Jadi di Pulau Pinang ni ada lebih kurang 80 kumpulan Borea yang sebahagian dia memihak kepada bendera putih, sebahagian lagi kepada bendera merah. Jadi kedua-dua kongsi gelap ni sebenarnya bergaduh. Bila bergaduh, orang-orang yang Melayu yang terlibat dalam Borea ni bila ditaja, dibiayai oleh puak-puak kongsi gelap tu, jadi dalam persembahan pun dah jadi ada dua puak. Dan masa persembahan Borea masa tu bukan persembahan Borea yang macam sekarang santai saja tentang mesej biasa. Dulu sebenarnya ini kita kena cerita lah sebab benda ni realiti berlaku kan. Sebenarnya dulu bergaduh. Kumpulan bendera merah dengan bendera putih ni, kemudian waktu persembahan bendera putih akan mengejek atau macam-macam lah kepada bendera merah. Dan dalam lagu Borea. Dalam lagu dia. Atau dalam sketsa dia juga cerita. Bila habis satu persembahan daripada bendera putih, okey, kumpulan bendera merah pula, giliran dia mengatakan balik kepada bendera putih. Dan sehingga berlaku perkelahian, ada juga sampai pembunuhan. Jadi benda ni realiti memang berlaku. Sebab itu pada tahun 30-an Borea diharamkan oleh ulama pada masa tu. Dan bila Borea diharamkan, siapa tak boleh main Borea? Dalam lebih kurang beberapa tahun lah. Siapa kalau main Borea jadi salah. Boleh dikenakan tindakan oleh undang-undang. Sebabnya saya rasa dari segi pergaduhan lah. Sebab benda tu dah tak boleh dikawal. Jadi waktu yang saya faham waktu persembahan Borea tu, kumpulan-kumpulan Borea akan bawa senjata. Dan yang saya faham lagi gendang panjang dia, dulu Borea dia bawa alat muzik sendiri. Dia gantung satu gendang yang panjang satu tu untuk pukul gendang tu. Di bawah gendang panjang tu dia orang letakkan macam parang, macam apa benda. Jadi nak main Borea tu memang bersedia untuk bergaduh. Jadi ya pergaduhan dia akan keluarkan senjata tu. Orang kampung macam mana pada waktu tu? Jadi kalau ada kumpulan yang memihak kepada bendera putih, yang ada satu pihak lagi memihak kepada bendera merah, masyarakat macam mana pada waktu tu? Dia masuk campur ataupun tak? Orang yang menonton lah, misalnya kalau ada berlaku pergaduhan. Ada dia ikut kumpulan-kumpulan tertentu juga ataupun meraihkan semua kumpulan lah? Tapi saya rasa biasalah kalau kita... seingat Pak Omar lah mungkin. Saya rasa masyarakat ni akan, kalau kawan dia ke apa sebelah satu, mungkin dia akan menyokong kumpulan ini. Kalau seorang lagi pula, kalau dia menyokong kumpulan lagi satu, mungkin dia ada kawan-kawan yang terlibat dia akan menyokong tu. Jadi itu adalah yang kata dia bawa pergaduhan tu. Jadi sehingga keadaan tidak terkawal. Jadi bila persembahan Borea tu, orang seronok nak tengok, penonton suka macam orang tengok pertandingan gusti lah kan. Gusti orang A lawan dengan B, tapi penonton ni dia suka tengok siapa yang akan menang nanti. Dia akan bertempik, dia akan menyokong. Saya rasa itu salah satu ciri-ciri masyarakat di Pulau Pinang jugalah. Kerana ada sifat macam, yalah, kita meraihkan ketika Borea tu menjadi satu medium untuk orang meluahkan sifat-sifat orang Pulau Pinang lah, yang loud lah kita panggil kan, macam tu, yang sangat lantang macam tu. Okey. Soalan saya yang seterusnya tu berkenaan dengan, ini berkait dengan soal
apa yang Pak Omar sebutkan tadi di awal tadi tentang borea komersial atau borea moden dengan borea asli. Saya nak tahu sedikit tentang apakah perbezaan antara borea asli dengan borea moden ini, dan Pak Omar sendiri mungkin lebih cenderung ke borea bentuk yang macam mana, yang moden ataupun borea asli. Dan kalau berkait sedikit dengan soalan tadi, iaitu tentang pengharaman tahun 1930-an itu, adakah itu menjadi titik tolak kepada wujudnya borea moden ni? Okey. Sebenarnya borea dulu ni, waktu borea daripada peringkat awal dulu, borea tu memang semua borea asli lah. Borea asli, dia pakaian dia tak wajib sama. Sampai sekarang pun pakaian kostum dia tu bukan satu benda yang wajib. Boleh pakai apa saja, tapi kebetulan masa tu dia akan pakai macam mengikut pakaian beragam. Pakaian India, pakaian Cina, pakaian Melayu, pakaian Arab. Jadi boleh pakai macam-macam beragam. Dan persembahan tarian dia pula bukan tarian yang ada step, bukan ada 2 barisan macam sekarang ni. Tarian dia boleh ke depan, ke belakang, kiri, kanan, ramai-ramai boleh meriah. Dia cara persembahan tu bagi lebih meriah lagi dengan cara bawa bendera, bawa prop-prop yang berwarna-warni lah. Bawa spanduk atau banner, alat-alat muzik, bawa alat-alat muzik yang dimainkan pada masa persembahan tu. Tidak seperti sekarang lah. Jadi bila saya rasa bukan kerana masa pengharaman tu berubah, dia berubah macam dekat-dekat tahun 50-an juga. Dekat-dekat macam saya kata nak merdeka ni. Okey, berubahnya borea ni yang ada sekarang, yang orang tengok, kita kata kami sebut borea moden lah. Dulu borea asli, sekarang borea moden. Berubahnya borea moden ni sebenarnya dimulakan oleh RTM. RTM melalui pertandingan yang diberi nama Pertandingan Dendang Rakyat, anjuran RTM tahun 70-an. Dalam pertandingan tu, pihak RTM telah menetapkan persembahan borea, okey, tukang kadang memanglah dari dulu pun di depan. Di belakang tu ada 2 baris, mesti ada 2 baris. Yang ada step yang boleh ke depan, ke belakang, ke tepi, ke kanan, ke kiri, ke kanan sikit. Dia tak boleh buat bulatan, tak boleh ada bentuk tarian, dia itu saja. Dan pakaian masa tu lah timbulnya pakaian-pakaian borea yang sama. Kalau kata putih, semua putih. Kalau kata warna-warni, semua warna-warni. Dan selepas tu kemudian sikit timbul yang pakaian borea ni ada beropol-opol di tangan. Sebab untuk bila menari, dia nampak macam besar, walaupun orang tu kecil kan badan dia, tapi pergerakan dia tu nampak besar. Jadi dari situ lagu pun, lagu borea pun dah bebas. Dia dulu pun bebas, tapi sekarang ni lagu dia boleh moden lagi, dia boleh ambil lagu-lagu apa saja. Lagu terkini, lagu Hindustan pun boleh ambil kalau yang boleh sesuai dengan borea. Jadi perubahan borea ni sebenarnya berlaku daripada tahun 50-an ke atas, dan bila RTM tahun 70-an buat pertandingan dendang rakyat, di syarat tu diberikan oleh RTM. Selepas itu yang borea betul-betul berubah sehingga sekarang. Jadi kalau bagi diri saya, sebenarnya dua-dua saya suka. Dan saya pernah buat persembahan dua-dua juga. Kalau pihak penganjur, saya tanyalah, kalau penganjur jemput saya buat persembahan, saya kata nak borea macam mana. Kalau nak borea asli, saya bawa borea asli. Tapi borea asli biasanya dimainkan oleh semua lelaki. Sebab zaman dulu perempuan tak boleh main borea. Jadi kalau sekarang saya buat borea asli, saya buat semua lelaki. Dan kalau kata buat borea, orang penganjur kata nak borea sekarang ni, borea, atau kami panggil borea moden, jadi macam sekarang lah. Pakaian sama, orang nampak terancang, tersusun rapi, apa kan. Cuma perubahan yang saya nampak sekarang ni, tapi bukan kata saya suka perubahan tu. Kalau boleh saya nak kembalikan alat-alat muzik borea dulu dimainkan live di pentas masa persembahan. Tapi sekarang ni kita gunakan maniswan atau karaoke. Jadi bila kita pasang muzik, tukang kadang menyanyi mengikut maniswan tu, dan orang belakang pun menyanyi mengikut macam tu. Kalau dulu memang di situlah alat-alat muzik, kalau dia guna akordion, kena violin, trumpet, langsung. Jadi bagi saya itu lebih menarik, lebih meriah. Jadi kalau pilihan saya lebih sukakan borea asli lah. Borea asli. Pak Umar juga terlibat dalam, selain bergiat aktif dalam borea, salah satu lagi dalam Ghazal Party lah. Dalam Ghazal Party ini salah satu seni persembahan yang mungkin boleh dikatakan sebagai identiti masyarakat Pulau Pinang. Kan?
Mungkin boleh ceritakan sedikit apa sebenarnya Gazapati ni, apa perbezaannya lah dengan Boria. Ya. Dia cuma sama dari segi berasal. Gazapati pun dari Parsi juga. Kalau Boria dari Parsi, Gazapati pun dari Parsi. Berlain pada Gaza Johor dari India. Di Johor ada Ghazal. Dia tak sebut Pati lah, tapi dia dari India. Gazapati, sebab dia sebut Pati ni, persembahan Gazapati dia gabungkan pemuzik, penyanyi, kemudian dia ada pelawak, dia ada penari. 4 tu di dalam satu. Maksud dia ketika persembahan berlangsung di atas pentas, pelawak boleh keluar buat lawak, penari boleh keluar menari, penyanyi menyanyi dan muzik jalan. Itu sebab itu dinamakan Pati. Macam bentuk meriah, riuh kan Pati. Jadi Gazapati memang bagi saya unik lah. Dan menghiburkan sebab dia penuh dengan orang yang suka lawak, mungkin dia akan tengok lawak. Orang yang suka nyanyian dengan nyanyian, ataupun semua sekali kita dapat. Jadi Pak Umar ada kumpulan Gazapati sendiri yang Pak Umar kendalikan lah kan? Saya menguruskan kumpulan tu sebenarnya kumpulan kawan saya. Kumpulan yang terkenal dulu lah. Jadi kebanyakan orang dah veteran lah, orang dah jadi hotel-hotel dah orang lama kan. Jadi dia orang mungkin sebab bila nak menguruskan ni, dia orang boleh main, boleh menyanyi, memang pakar. Tapi bila di peringkat nak sesuai dengan zaman sekarang ni, dari segi pengurusan, macam nak dapat peluang-peluang apa semua tu, dia orang saya nampak semakin kurang lah sebab yang meninggal dah ramai. Jadi saya membantu sebab saya membantu kumpulan Gazapati ni, sehingga macam orang nampak macam kumpulan saya lah. Dan saya bantu ni kerana saya salah seorang peminat Gazapati. Kalau kata Boria daripada saya kecil, sama jugalah Gazapati. Sebab kalau bercakap tentang Boria, saya akan cerita tentang Boria. Sebenarnya Gazapati dengan Boria tu sama-sama saya menonton daripada zaman kanak-kanak dekat umur saya tu. Jadi saya terlalu minat. Dan masa tu kalau ada persembahan Gazapati, dulu Gazapati dia ada tirai di depan tu, dia tutup dulu sebelum persembahan. Alat muzik apa semua, pemuzik semua ada di belakang buat orang apa try dulu lah kan main lagu kan. Masa tu soundcheck. Masa tu penonton lain tak ramai yang tunggu sebab belum persembahan belum jalan lagi. Tapi saya dah ada di depan. Saya ada di depan pentas, saya duduk bersila lah, letak atas apa-apa benda saya duduk. Saya menunggu sebab saya suka mendengar bunyi yang orang tengah buat latihan tu. Bunyi violin, yang tu saya dah sonok lah. Tu belum persembahan lagi. Bunyi soundcheck ya. Bunyi soundcheck tu. Jadi bila ada persembahan, saya memang cukup minat. Jadi daripada situlah saya berkenalan dengan kumpulan-kumpulan orang-orang veteran Gazapati sehingga yang meninggal pun dah ramai. Jadi sekarang ni saya juga dah jadi keluarga dalam Gazapati itu. Saya juga bermain muzik-muzik tambahan lah. Macam marakas, macam tamborin di selain daripada mengurus. Dan adik saya pula Yusuf, dia pelawak, jadi pelawak Gazapati. Dan saya juga ambil orang-orang Boria saya. Walaupun Boria, tapi bila Gazapati, saya akan jadikan orang Boria saya sebagai penyanyi Gazapati, pemain muzik tambahan Gazapati. Jadi kalau sebahagian daripada Gazapati yang ada sekarang ni, ada orang-orang saya termasuk diri saya sendiri. Dan sehingga orang rasa macam tadi saya kata, saya ni Gazapati tu macam saya punya lah. Dan paling terbaru mungkin orang belum tahu lagi sekarang ni, saya baru dapat pengumuman daripada Georgetown Heritage. Saya telah terima anugerah untuk akan diberi pada 7 Julai nanti. Jadi anugerah saya dalam Gazapati. Selain ada 2 lagi, saya dapat 3 anugerah. Satu Boria dan satu lagi anugerah sepanjang hayat. Jadi kalau saya gembira lah sebab Georgetown Heritage menerima saya sebab atas saya punya tumpuan saya untuk menaikkan Gazapati juga. Soalan terakhir saya, Pak Umar, bagaimana penerimaan masyarakat, khususnya masyarakat muda Pulau Pinang terhadap seni Boria dan Gazapati? Kalau dari segi Boria, saya rasa orang-orang muda okey, yang sebab kita banyak juga mengajar Boria di sekolah rendah. Saya juga terlibat lah mengajar di sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi dari peringkat remaja dah kenal dengan Boria. Dah tahu Boria dan minat sebab Boria ni dia meriah kan. Dia bukan satu persembahan seni yang orang
mudah kata boring, tak suka apa, tapi Borea tidak. Borea meriah, ceria, warna-warni. Dan dari segi Ghazapati, saya cuma dapat satu sekolah saja di Kepala Batas yang kami terlibat untuk mengajar sekolah tu, dan saya ingat ada satu kumpulan Ghazapati di sekolah tu. Tapi saya nampak kalau dari segi Borea macam saya kata tadi, mungkin ramai juga remaja apa yang tahu. Tapi Ghazapati ni tak ramai orang tahu. Kadang-kadang kalau saya cakap, saya kata sebut perkataan Ghazapati, orang nampak Gaza Johor. Gaza Johor lebih popular. Jadi bila saya kata Ghazapati macam ni, jadi orang Pulau Pinang sendiri ramai yang tak tahu apa itu Ghazapati. Jadi kita paksa terangkan balik. Dan yang saya bimbang saya, sebab orang-orang Ghazapati ni, yang orang-orang lama ni, otai-otai ramai dah meninggal. Dan kalau nak cari pelapis baru, saya rasa sekarang dah terlambat. Saya nampak sebab Ghazapati dia kena mahir. Macam kita nyanyi, dia lebih pada lagu Arab. Dia kena mahir lagu Arab. Kena boleh main alat muzik tu mengikut lagu Arab. Cuma tak tahulah kalau mungkin di masa depan kalau kita ada ketandusan pemain muzik Ghazapati, mungkin muzik Ghazapati kita terpaksa guna not muzik. Bagi siapa, bila ada not muzik, siapa boleh main. Sebab sekarang ni diorang main macam tu je. Jadi saya rasa itu pandangan saya. Kita kena naikkan balik Ghazapati juga bagi sama popular dengan Borea. Terima kasih banyak-banyak Pak Umar kerana meluangkan masa pada pagi ini dalam rancangan Suara Nadi. Sama-sama, baik.